Abang semua, sekarang ini kita akan bincangkan bab yang ke-9, etika dalam peradaban Cina, yang mana kita akan bincangkan 4 topik, yang mana topik yang kedua agak panjang iaitu ajaran Confucius. Yang mana pertama kita akan bincangkan sejarah peradaban Cina, ajaran Confucius, ajaran Taoist dan juga ajaran legalis. Hasil pembelajaran ini pelajar akan tahu akan tentang sejarah peradaban Cina dari segi aspek etika itu sendiri. Kemudian yang kedua, pelajar dapat menjelaskan etika peradaban yang terdapat dalam peradaban Cina. Okey, pertama kita akan bincang tentang sejarah terlebih dahulu. Pertama iaitu bagaimana kita melihat tamadun Cina dikatakan tamadun yang tua yang sama hampir dengan tamadun India yang kita dah bincangkan sebelum ini. Dan tamadun Cina juga menyamai tamadun-tamadun yang lain sebagai contohnya pembinaan tembok besar Cina yang kita tahu sebagai satu 7 benda keajaiban dunia seiringan dengan piramid di Mesir, taman bergantung Babylon dan yang lain-lain. Dan tamadun Cina juga memiliki sifat-sifat yang terbuka dengan tamadun yang lain dan juga bersifat interaktif dan juga sifatnya lebih kepada sifatnya dinamik. Sebab itu dia cepat berkembang dan begitu panjang dan juga pantas perubahannya. Dan jika kita melihat tamadun juga banyak menyumbang pelbagai aspek ketamadunan manusia seperti pentadbiran, falsafah, sastra dan banyak lagi yang ada kaitan dengan tamadun Cina. Dan yang paling ketara dan berpengaruh iaitu bagaimana mereka mencipta kertas. Itu kita tak nafikan. Percetakan, kemudian bahan letupan itu sendiri, dan juga yang keempat iaitu sebagai kompas. Okey, bila kita bercakap tentang etika peradaban Cina, yang ada pada tamadun Cina, kita akan bincangkan 3 saja. Dia begitu banyak sekali, ketika mana peperangan berlaku, kekacauan berlaku akibat dasar feodal yang dilaksanakan, maka lahirlah beberapa aliran falsafah yang terkenal iaitu 3 saja, iaitu Confucius, Taoism dan juga legalisme. Dan banyak lagi tetapi kita hanya bincangkan 3 sahaja. Pertama, kita akan bincangkan iaitu ajaran Confucius. Confucius itu atau nama sebenarnya iaitu Kongqi. Lahir pada 551 sebelum Masihi lagi ketika mana dinasti Zhou. Berasal daripada keluarga bangsawan tetapi jatuh miskin kerana apa? Sistem feodal yang dilakukan. Confucianisme ini merupakan satu doktrin negara. Dia merangkumi falsafah, keagamaan, sosiopolitik dan banyak lagi termasuklah pendidikan. Okey. Asal ajaran yang dibawa oleh Confucius bukanlah dikatakan ajaran agama, tetapi ketika akhirnya nanti dikembangkan menjadi satu agama. Kerana penekanan beliau lebih kepada soal kehidupan manusia dan tidak mengkaji tentang soal kematian. Dia dikatakan sebagai guru bukanlah sebagai pencipta itu sendiri. Dia menekankan bagaimana kualiti peribadi manusia. Kerana apa? Dia menekankan sifat kemanusiaan. Benda yang simple iaitu seperti kasih sayang terhadap ibu bapa iaitu ziao, kesopanan, jujur dan perihal perilaku yang baik yang ditanamkan oleh Confucius itu sendiri. Nah, dalam ajaran Confucius ini kita akankan 3 perkara saja iaitu dari segi sosial, politik dan juga pendidikan. Pertama kita akan bincangkan iaitu dari segi aspek sosial, iaitu yang disebut sebagai Ren dan juga Jen, iaitu kasih sayang dan peri kemanusiaan. Konsep asas dalam sistem etika Cina dalam hal ini bahkan disebut 100 kali dalam Analek, iaitu tulisan mengenai ajaran yang ditulis oleh anak muridnya iaitu Mencius. Ia berasal di perasaan kasih sayang, perasaan yang terdapat dalam individu masing-masing. Kesedaran perasaan inilah yang menjadi asas prinsip moral. Dengan nilai ini, manusia didorong untuk melakukan apa sahaja kebaikan, baik hati, pemurah, apa sahaja yang timbul dalam diri akibat kasih sayang itu sendiri. Ia penting untuk diterapkan dalam kemasyarakatan bagi mencapai keharmonian dan kelancaran dalam pentadbiran kerajaan. Bagi praktik konsep Ren dan Jen ini, mereka disarankan amalkan konsep Chung dan juga Su yang kedua-duanya saling lengkap melengkapi. Apa yang dikatakan Chung? Iaitu usaha untuk capai sesuatu. Iaitu buat sesuatu kepada orang lain yang kamu suka untuk kamu sendiri. Dan juga satu lagi iaitu Su.
kawalan perasaan, keinginan supaya tidak lakukan ke atas orang lain perkara yang tidak disukai berlaku ke atas dirinya. Maksud di sini ditekankan itu jangan buat sesuatu kepada orang lain yang kamu tidak suka untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak suka, pasti orang yang kamu buat itu tidak suka juga. Selain itu juga mengandungi konsep ziau, ketaatan kepada ibu bapa yang kita sudah sebut tadi, taat setia daripada rakyat kepada raja dan negara, sikap bertanggungjawab terhadap kejayaan, jujur dan juga jujur kepada kawan dan juga sebagainya. Seterusnya iaitu kita bincang tentang Zunji dan juga Chungzu ataupun yang disebut sebagai insan kamil. Ia merupakan sifat kebaikan termasuk kesederhanaan dan kebiasaan. Bagaimana kita membentuk diri kita sebagai satu yang sederhana. Dari sebabnya sederhana inilah yang akan menunjukkan sifat-sifat kebaikan. Ia juga bermaksud manusia yang benar, manusia yang sempurna dan juga manusia yang terbaik. Dalam Islam ini juga dianggap sebagai konsep insan kamil. Untuk menjadi seorang yang dikatakan junzi, seseorang itu bukan sahaja perlu berbudi bahasa, bermurah hati, bahkan menyarankan kepada pembinaan sifat berpengetahuan, kebolehan dan mempunyai kebijaksanaan untuk mengatasi sebarang yang dihadapi dan melaksanakan tugas yang diamanah. Maknanya dalam diri kita ini ada amanah yang perlu dilakukan, tetapi amanah yang dilakukan itu perlu dengan kebaikan sebagai manusia yang paling baik. Kemudian seterusnya iaitu ini dikatakan sebagai wulun, iaitu 5 hubungan. Apa yang dikatakan 5 hubungan iaitu masyarakat tradisional mementingkan konsep kekeluargaan. Macam dalam diri kita dengan keluarga kita sendirilah. Mereka menekankan konsep 5 hubungan yang merupakan 5 hubungan asas manusia yang harus dikekalkan bagi memastikan kestabilan masyarakat dan juga kestabilan negara. Apa yang dikatakan 5 tersebut? Pertama, antara suami dan isteri, antara bapa dan juga anak, antara adik-beradik, antara pemerintah dan rakyat, dan juga antara teman-teman ataupun kawan. Hubungan ini bersifat dua hala, iaitu golongan tertinggi seperti pemerintah dan juga ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan menjaga bawahannya, iaitu siapa? Kalau raja kepada rakyat, ibu bapa kepada anak. Kemudian selain itu kedua pihak itu perlu mengasihi di antara satu sama lain. Ini untuk tujuan apa? Untuk menunjukkan adanya keikhlasan, semangat kejujuran, semangat tolong-menolong di antara satu sama lain. Confucius juga menekankan konsep ketaatan anak iaitu ziao yang tadi ia merujuk kepada tanggungjawab anak kepada ibu bapa, antaranya ialah seseorang itu harus mempunyai anak yang dapat mengekalkan keturunan keluarganya. Oleh itu Confucius mementingkan institusi perkahwinan seperti mana juga dalam ajaran Islam. Seterusnya kita akan bercakap tentang li. Apa maksud li? Iaitu peraturan. Iaitu pelbagai peraturan yang membezakan golongan mulia dengan golongan hina dan juga golongan kaya dan juga miskin. Ataupun yang dikatakan istiadat untuk membezakan peraturan perlakuan mulia dan juga hina, kaya dan juga miskin. Ia merupakan juga petanda kepada corak perbezaan darjat itu sendiri. Kemudian yang juga dimaksudkan sebagai beretika, rendah diri, menghormati orang tua. Confucius berpendapat bahawa li adalah peraturan yang dikatakan sebagai moral ataupun akhlak dan juga peraturan dalam kehidupan. 3 ciri. Apa 3 ciri tersebut? Iaitu peraturan perhubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga iaitu peraturan perhubungan baik dalam politik itu sendiri. Kerana di antara pemerintah dengan rakyat dipisah tiada. Maknanya kita perlu menekankan hubungan politik sendiri. Kalau di segi Li dalam pentadbiran negara, beliau menekankan kepimpinan melalui tauladan. Ini yang penting sekali sehingga kita juga guna praktis benda ini di negara kita ini. Seterusnya kita beralih kepada yang dikatakan sebagai politik. Politik merupakan pengurusan tentang kebenaran. Jangan ada manipulasi dalam hal yang berkaitan tentang pengurusan itu sendiri. Dalam Zenming, nama yang betul untuk menjelaskan di antara perkara yang benar ataupun salah. Peranan dan tanggungjawab adalah mengikut nama yang disandang. Apa yang diguna pakai pada nama kita. Tujuannya adalah untuk membezakan antara perkara yang betul dan juga salah.
Raja sebagai raja, pembesar sebagai pembesar, ayah sebagai ayah, anak sebagai anak. Maknanya, ketika mana kita sebagai seorang raja, maka kita berperlakuan seperti mana sebagai seorang raja. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua iaitu Zhengli. Ya, pemerintah dikehendaki mempunyai perlakuan yang baik untuk jadikan tauladan, iaitu memperbetulkan kelakuan diri sendiri untuk menjadi ikutan dan juga panutan orang lain. Sebab itu ada Lunyu mengatakan, jikalau kelakuan pemerintah itu mulia, maka rakyat akan menurut arahannya tanpa paksaan. Tetapi sebaliknya, kalau pemerintah agak tidak bagus, maka secara automatik rakyat tidak akur dengan perintah yang telah ditetapkan. Kemudian menekankan pemerintahan yang berdasarkan kepada etika. Tujuannya supaya apa? Mereka yang melibatkan diri dalam politik hendaklah menganggap akhlak sebagai dasar dalam kehidupan berpolitik. Dan seterusnya, iaitu mendirikan kepercayaan. Bagaimana mendapat kepercayaan rakyat itu sendiri oleh pemerintah. Pemerintah dengan rakyat perlu ada gabungan, sehingga pemerintah perlu mendapat kepercayaan daripada rakyat. Daripada politik kita berpindah kepada pendidikan. Pendidikan aspek yang amat penting. Pendidikan etika sebagai teras kepada perkembangan manusia. Manusia berubah menjadi yang positif. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk cendekiawan, orang yang berfikir, iaitu Shi, dan juga orang budiman, iaitu Junzi. Peranan Junzi adalah ada 3, iaitu mempelajari ilmu, memperbaiki diri, belajar ilmu itu sendiri, memperbaiki diri, dan juga mampu mentadbir manusia. Sebagai peranan Si pula, iaitu cendekiawan, sebagai pembantu kepada orang budiman dan penglibatan dalam pengajaran serta kerja-kerja yang lain. Si juga bakal menjadi Zunji, iaitu sebagai orang yang budiman. Confucius membagi Si kepada 3 kategori. Pertama, orang yang boleh memegang tugas politik dan diplomatik. Yang kedua, orang yang mempunyai kualiti etika, iaitu berbakti dan juga hormat. Dan yang ketiga, orang yang mempunyai amanah serta sanggup melaksanakan amanah tersebut. Okey, dalam aspek pendidikan ni adanya proses pengajaran dan juga pembelajaran. Proses pengajaran, proses pembelajaran perlu banyak mendengar, perlu banyak melihat, perlu banyak bertanya dan perlu banyak mengenali benda-benda yang baru. Maka Confucius mengatakan, kalau tahu katakanlah tahu, kalau tidak tahu katakanlah tidak tahu. Itu adalah dasar kepada ilmu pengetahuan, iaitu jujur dalam belajar, tidak malu untuk kita bertanya. Yang kedua iaitu minat belajar. Apa kata Confucius? Orang yang mengetahui sesuatu itu tidak sebaik orang yang mengemar sesuatu. Orang yang mengemar sesuatu tidak sebaik orang yang gembira terhadap sesuatu itu sendiri. Cukup luar biasa perkataan ini. Kemudian penggabungan pembelajaran dan juga berfikir. Apa kata Confucius? Belajar tanpa berfikir adalah sia-sia dan berfikir tanpa belajar adalah payah. Wow, cukup hebat. Gabungan mengetahui dan juga melaksana. Proses mendengar merupakan permulaan dalam pembelajaran dan proses melaksanakan adalah yang akhir dalam pembelajaran itu, iaitu melaksanakan sesuatu apa yang dipelajari lebih tinggi daripada sekadar mengetahui. Dengan pelaksanaan itu, pengetahuan akan menjadi lebih jelas atau akan menjadi kebenaran. Okey. Perkembangan ajaran Confucius, pada akhirnya kita melihat ajaran ini dikembangkan oleh anak muridnya selepas itu, iaitu Mencius ke seluruh China dengan beberapa perubahan. Pengagungan yang cukup luar biasa kepada Confucius ini, yang awalnya daripada falsafah, akhirnya menjadi sebuah agama. Confucius disembah sebagai dewa dan agama baru dengan mengadakan perayaan-perayaan tertentu bagi mengenangkannya. Zaman dinasti Han mula diadakan upacara korban di depan makamnya. Ta'araf Confucius dinaikkan kepada yang dipertuani, yang maha sempurna dan juga maha terkenal. Maka lepas itu diwujudkanlah beberapa kuil lain. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita selanjutnya daripada 2 ajaran berikutnya. Kita jumpa lagi selepas ini.